dunia penuh dengan kesibukan yang tak pernah habis. Okay. Jadi kita selawat wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, terima kasih pada 3 orang okay, tak apa. Terima kasih pada Ustaz Nakib. Seterusnya muslimin dan muslimat, komiti, seterusnya apa lagi ni yang ada, yang bakal komiti, abah-abah haji dan sekalian, pelajar YRK rahmatullah SWT sekalian. Okay, bagi saya 2 minit je, 1 minit je. Okay, jadi kita sambung dekat penghujahan qiyas. Penghujahan qiyas tu macam mana? Maknanya hujah qiyas adalah penghujahan dia. Jadi tahap penghujahan qiyas ni level dia adalah musbitul qiyas, Allah Ta'ala alaihi musbitul. Jadi jumhur ulama muslimin. Jadi sebab tu saya kata qiyas ini walaupun dia adalah dalil muttafaq, tetapi qiyas sebenarnya adalah dalil muttafaq jumhur, bukan muttafaq semua ulama. Sebab tu kita kata itu kalau nanti pembahagian muttafaq ni ada 2. Muttafaq yang sepakat semua ke muttafaq yang jumhur. Jadi qiyas ni dia macam jumhur. Sebab apa? Sebab ada mazhab yang menolak qiyas. Jadi wahaulai tulakun alaihi musbitul qiyas. Jadi mereka ni sebagai orang yang mengisbatkan qiyas, iaitu membenarkan ataupun mengakui hujah qiyas ni. Jadi wa annahu fi martabatir rabi'ah. Dia adalah martabat yang keempat. Okey, seterusnya bihaitsu idza lam yujad fi waqi'ah hukum imam bin nas aw ijma' wa thabata annaha tusawi waqi'atun nas anda hukmiha fi hadzal hukum ana khususi hukum fi hadzal. Jadi itu jelas yang nak kata bila mana tidak ada hukum disebut di dalam nas ataupun ijma', maka dia disabitkan dengan qiyas. Qiyas sama itiba ulama lebih dah kita usah Muhammad Safar Zahri kalau Syaukani bi anna qiyas ubur min hukum sana. Ubur min hukum al-asal ila hukum al-far'i. Ubur ni maknanya kita tak pasti. Maknanya daripada hukum asal kepada hukum furu'. Walaupun asal kalimah intibar. Oh, intibar. Maknanya kita mengambil hukum asal kepada hukum furu', intibar. Itu makna ubur. Maknanya kita menganggap hukum asal itu juga adalah hukum bagi furu'. Okay, jadi waqad tafiqul bihi marrab yukhribu nabiyyatan baidihim. Last sekali apa dalil dia? Itu tak penting semua tu. Last sekali tu fa'tabiru ya ulil absar. Itu paling penting sekali. Itu dalil qiyas sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang last sekali tu je mahrul syahid dia. Okay, maknanya Allah Taala suruh kita mengambil iktibar daripada hukum-hukum yang Allah Taala beri, kemudian jadikan hukum itu sebagai qiyas. Okay, jadi bukan iktibar qiyas ijtihadi. Jadi wajib ala mujtahid ayat tazim bi hukmi allati wasala ilaihi ijtihad. Jadi mujtahid ni perlu untuk pegang dengan hukum yang dicapai melalui proses ijtihad. Kerana iktibar qiyas jadi iktibar ataupun qiyas ni adalah salah satu daripada proses berijtihad lah. Kita tak ada apa sangat tu. Turun lagi bawah. Okey. Okey, yang saya baca. Okey, jadi proses umum tawafah. Okey, jadi Nabi ni banyak menggunakan qiyas dalam hadis-hadis Rasulullah. Contoh macam as-saumul ummu al-mutawaffah. Contoh macam bila seorang perempuan, ni semua hadis tu ada dekat footnote, tapi saya cerita je secara rangkuman dekat contoh ni. Maknanya Nabi sendiri pun banyak menggunakan qiyas di dalam sejarah kenabian Rasulullah. Contoh macam puasa bila seorang wanita datang jumpa Nabi, ataupun dalam hadis Bukhari Muslim pun ada yang mana bukan wanita, seorang lelaki pun ada juga datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ibu aku telah wafat yang mana dia masih ada puasa yang belum diqada. Apa aku di anha, dia kata boleh tak kalau aku nak puasakan untuk dia? Maka Nabi berkata na'am, Nabi kata boleh. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Jadi Nabi kata hutang Allah tu lebih utama kamu kena bayar. Nabi tanya dia dulu, kalau dia ada hutang,
Kalau kamu tolong bayarkan hutang dia, adakah dikira kamu tolong? Maka perempuan tadi kata, na'am. Dikira saya dah bayarkan. Maka Nabi berkata, begitulah juga dalam puasa. Bahkan puasa lebih utama kerana fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah tu lebih utama kamu kena bayar dulu. Kalaulah hutang sama manusia itu kamu boleh tolong tunaikan, apatah lagi kalau hutang Allah. Maka Nabi kata fadainullahi ahaqqu an yuqda. Jadi Nabi pun guna konsep kias ataupun dalam sama ada puasa ibu yang telah wafat ataupun wahujajuha, makna haji kan. Dia ada banyak kisah, ada yang perempuan tu datang mengadu yang ibu dia tak ada puasa yang belum dia tunaikan. Ada lagi riwayat lain kata dia datang mengadu yang ibu dia belum buat haji. Afa ahajju anha, dia kata bolehkah aku belum buat haji untuk dia? Sama juga jawapan Nabi. Nabi kata ya, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Tu je cerita. Nabi kata hutang Allah ni lebih utama, boleh kena bayar. Jadi Nabi pun menggunakan konsep kias. Nabi kiaskan dengan hutang sesama manusia. Begitu juga dengan al-qublah allati muqaddimatul wuqa' indal madmadah allati muqaddimatul syurbi. Jadi ini kisah yang kedua pula berlaku Umar Khattab tak silap. Dia bulan Ramadan, dia mencium isteri dia. Mencium, qublah ni cium. Jadi dia adalah muqaddimah, tak pasti ya, sesok Umar Khattab. Nanti boleh tengok balik kat footnote tu siapa. Jadi bila dia cium isteri dia, dia kata dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kita tengok cerita dia nombor 10 tu. 10 ke nombor 11 tu. Umar Al-Khattab, betul tak Umar Al-Khattab? Hasyashtu yauman, dia kata satu hari tu aku tak tahan dan aku pun telah cium isteri aku. Faqabbal tu. Jadi qabbal tu ni lain dengan qabil tu. Kalau kita kata qabil tu saya terima. Saya nikahkan awak dengan ni sekian, qabil tu saya terima. Tapi kalau qabbal tu maknanya saya telah cium. Ejaan sama tapi makna dia lain. Jangan salah sebut uridu an uqbiluka. Saya nak jumpa dengan kamu. Uridu an uqabbiluka, saya nak cium kamu. Hati-hati dalam menggunakan istilah ni. Jadi Umar kata aku dah cium dia. Wa ana sha'im, aku dah berpuasa. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Faqultu sana'tu yawma amran aziman. Kata Umar, aku dah buat satu benda yang besar. Sebab aku dah cium isteri aku wa ana sha'im ketika aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah kata apa? Ara'aita law tamadmat bima'in wa anta sha'im faqultu la ba'sa. Dia kata, Nabi bertanya dia balik, kalau kamu berkumur bulan Ramadan dengan air dan kamu tengah berpuasa, apa pendapat kamu? Maka kultu, Umar kata, la ba'sa, benda tu tak ada masalah. Faqala Rasulullah SAW, fafima. Dan Nabi tanya dia balik. Habis tu, kenapa tanya lagi? Soalan macam tu. Fafima maknanya, dah tu kenapa kamu tanya lagi? Maknanya kata, cium isteri bulan Ramadan ni tidak membatalkan puasa lah. Kerana Nabi kiaskan dia seolah macam kamu berkumur-kumur tapi tak minum air pun. Nabi pun guna konsep qiyas di dalam menjawab soalan-soalan sahabat. Itu je kisah dia. Kemudian tengok lagi contoh lain dia bagi. Dia kiaskan qublah ni dengan madmadah, berkumur-kumur. Dua-dua ni tidak membatalkan puasa illa idza yaqana al-fardu annahu la yumikul nafsah. Tak ada apalah sekarang kita kat sini yang mana cium isteri itu tidak membatalkan puasa. Dia ibarat macam berkumur sahaja. Itu Nabi sampaikan dalam hadis. Jadi maknanya Nabi pun ada menggunakan konsep qiyas. Wassahabah radhiyallahu anhum qasu khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat pun guna juga konsep qiyas ni. Di mana mereka mengkiaskan pelantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu ala taqdim Rasulillah fi imamati salah. Jadi dia kiaskan kita lantik Abu Bakar ni sebab apa? Sebab dia lah orang yang didahulukan oleh Rasulullah menjadi imam dalam solat. Rasulullah takdimkan Abu Bakar. Utamakan Abu Bakar untuk jadi imam. Jadi kita utamakan dia juga. Maka faradu Abu Bakar di dunyahum. Iza radihi Rasulullah SAW di dinihim. Maka mereka semua reda Abu Bakar dalam urusan dunia. Kerana apa? Kerana Rasulullah meredai dia dalam perkara akhirat. Itu nama dia qiyasul aula. Qiyasul aula maknanya qiyas dengan benda yang lebih utama dari dia. Maknanya qiyas tu lebih kukuh lah. Sebab kalau Nabi reda dia dengan perkara agama, apatah lagi kita tak nak meredai Abu Bakar dalam perkara-perkara dunia. Maka bimin babil aula,
Makna melantik Abu Bakar sebagai pemerintah dalam urusan dunia, min babil aula, namanya kiasul aula, kias yang lebih kuat lagi. Contoh macam Al-Quran kata jangan kamu wala tanharhuma kan. Allah tidak bagi kita mengherdik ibu bapa. Kalau Allah Taala kata tidak boleh mengherdik ibu bapa, kalau orang pukul ibu bapa macam mana? Min babil aula, nama dia qiyasil aula. Lebih utama lagi kalau pukul lagilah tak boleh. Kalau cerca pun tak boleh. Itu nama dia qiyas aula. Qiyas ada banyak. Qiyasul aula, qiyasul aula yang saya cakap semalam lah. Okey, jadi itu mazhab jumhur. Jumhur kata berdalil dengan qiyas adalah hujjah. Seperti mana dalam hadis dan juga melalui Al-Quran dan juga lihat kepada asar sahabat, macam mana sahabat lakukan. Okay, tapi ada pendapat, bila saya kata jumhur yang menerima sebagai hujjah, maknanya ada mazhab yang khilaf, iaitu mazhab nizamiyah dengan zahiriyah. Kalau kamu nak kena mazhab zahiri, dia tidak sesat. Dia cuma mazhab yang dah pupus. Mazhab yang dah pupus, maknanya sebelum wujudnya mazhab 4 ataupun semasa wujudnya mazhab 4, ada banyak mazhab lain yang ada. Mazhab Al-Auza'i, Az-Zahiri, mazhab Al-Laith, mazhab, ada banyak. Dia kata 7 rasanya mazhab. Tapi mazhab-mazhab ini telah pupus. Kerana kenapa dia pupus walaupun dia ahli sunnah? Kerana tidak ada murid dia yang meneruskan ilmu dia. Dan tidak ada anak murid yang menulis ilmu dia dalam bentuk kitab. Tak ada siapa yang nak bersanadkan ilmu dia tu. Jadi tak berterusan lah. Dia tak ada muhakkik, tak ada apa. Jadi berhenti sampai situ je mazhab dia. Sebab tu kita tak nampak orang beramal dengan mazhab Zahiri hari ni. Sebab tak ada kitab. Tak ada kitab yang sampai kat kita. Jadi siapa kat sini mengaku di mazhab Zahiri, boleh tengok 2-3 kali lah. Sebab mazhab Zahiri ni, dia punca dia pupus sebab tu. Wabah antara farqa Syiah. Jadi ada jugalah beberapa bahagian Syiah, Zubair Zaidiyah. Selain daripada Syiah Zaidi. Jadi Syiah ni dia ada sangat banyak. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Isna Asyar, Syiah apa lagi Fatimiyah, Ismail, macam-macam Syiah ada. Dan ulama semestinya khilaf berkenaan dengan Syiah ini. Ada Syiah yang ulama terima, ada Syiah yang ulama tolak, ada Syiah yang ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah tolak dan terima. Dia ada khilaf. Jadi tak semudah itu kita nak kata Syiah itu kafir. Kerana dalam menghukum dia kafir itu pun ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Cuma kita boleh kata mereka ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu cara senang nak jawab. Wa haula yatlukun ala nufatil. Jadi mereka ni sebagai nufat, orang yang menafikan qiyas. Bagi mereka qiyas bukan hujjah. Yang tadi musbitu, yang ini nufat, orang yang menolak qiyas. Jadi kenapa? Apa hujjah mereka? Tengok hujjah pertama Ibn Hazm. Ibn Hazm kata apa? Ibn Hazm ni ulama besar dalam Zahiri. Hebat keilmuan dia. Begitu juga mazhab Al-Auza'i kan. Hebat ilmu dia. Tapi mazhab tu tidak ada anak murid yang nak teruskan. Mungkin kerana rahmat Allah lah kan. Tak nak bagi banyak khilaf kan. Yang 4 mazhab ni pun dah bergaduh dah kan. Seorang pakai seluar sampai lutut, seorang pakai seluar sampai pusat, seorang pakai seluar tak tutup ni kan. Seorang wirid, seorang tak wirid. Jadi macam itu pun dah ada seorang kunut, seorang tak kunut kan. Jadi kalau ada lagi mazhab Zahiri, mazhab apa semua lagi lah. Makin besar lah bergaduhannya. Jadi Hazir kata apa? Ya ana kitabullah qad ishtamala ala kulli syai'. Dia kata kitab Allah ni sudah sempurna dengan segala sesuatu. Maka bagi dia kalau beramal dengan qiyas mu'aridun qaulu ta'ala, dia sudah bercanggah dengan firman Allah. Allah kata apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah kata Allah dah turunkan Al-Quran itu sebagai tibyanan. Sudah cukup. Jadi kalau Allah guna perkataan nazzala, dia merujuk kepada penurunan itu secara berperingkat. Kalau Allah Ta'ala cakap anzalna, dia merujuk kepada penurunan yang sekaligus. Itu beza dia lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Quran, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu bermaksud penurunan daripada mana? Daripada Baitul Izzah ke Lauh Mahfuz sekaligus. Tetapi penurunan daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW adalah penurunan berperingkat. Sebab tu Allah gunakan perkataan nazzala ala abdihi. Turunkan sedikit demi sedikit. Tapi ada ikut Allah kata anzalna. Anzalna merujuk kepada penurunan Baitul Izzah ke Lauh Mahfuz. Macam tu. Dia penurunan Al-Quran ni dia ada khilaf. Ada tiga pendapat.
kalangan Imam Syatibi, di kalangan ulama jumhur dan sebagainya. Tapi yang paling sahih yang ni lah. Okey, seterusnya tengok dalil ulama yang kedua pula. Dalil yang kedua. Okey. Dalil ada lagi tak? Yang bisa Imardud. Okey, tapi pendapat Ibn Hazm ni ditolak lah. Bihaitu Al-Quran tibyan al-kulli syai' ijmalan. Walaupun Al-Quran itu sebagai tibyan, tetapi dia sekadar menerangkan secara ijmali, secara umum, secara besar, makna tidak ditafsirkan dan tidak ditafsirkan. Kita pun dah bincang tentang mujmal mubayyin ni kan. Al-Quran turunkan sesuatu tapi dia tidak melakukan tidak turun secara tafsil, tidak ada tafsil bagi dia. Okay, yang kedua, rawa Ibnu Majah bi anna Rasul i'tabara al-qiyas au qawli bil ijma' dalalan wa idlalan. Ibnu Majah kata pun Rasulullah SAW menganggap qiyas ini adalah suatu qaul bil ra'yi yang sesat lagi menyesatkan. Di mana Nabi kata apa? Lam yazil amru bani Israel mu'tadilan hatta nas'a fihim al-muwalladun abna sabaya al-umam faqala bi ra'yi fadalun. Jadi ini Nabi gambarkan bukan Bani Israel ni. Mereka ini banyaklah memberikan pandangan yang sesat lagi menyesatkan. Jadi saya tak jelas untuk mensyarahkan hadis satu demi satu, tapi itulah gambaran dia. Orang Yahudi ni dia banyak sesat dan menyesatkan orang. Okey, jadi itu semua adalah tak betul juga kerana orang Israel ni walaupun mereka banyak memberi hukum negara ra'i, tetapi mereka berhukum atas dasar tasyahi, mengikut syahwat mereka, bukan mengikut wahyu, bukan mengikut disiplin ilmu yang betul. Jadi hukum tasyahi ni mamnu' syar'an, memang dilarang. Jadi tak kenalah pendapat ulama tadi. Jadi macam itulah bila kita buat assignment, bila kita nak melakukan proses tarjih tu maknanya kita nak pilih pendapat yang lebih kuat dalam pendapat-pendapat yang kita nyatakan, maka kita perlu senaraikan, kita perlu bagi tahu apakah kelemahan pendapat setiap mazhab ini. Setiap kan pendapat bagi ulama yang kita marjuhkan. Biasa buat assignment kan kita kena tarjih. Kalau terutamanya buat usul fiqh ataupun buat assignment berkaitan dengan fiqh ni, dia kena ada tarjih. Kalau orang buat buat assignment bidang Quran Sunnah, dia kena ada takhrij. Tapi dalam fiqh dia tidak ada tarjih. Maknanya khilaf ulama kita sebut satu demi satu. Lepas tu kita kena datangkan tarjih. Tarjih maknanya kita kena tentukan mana pendapat yang lebih kuat dan kita kena kritik dia punya bukan kritik, kita kena komen ke atas dalil-dalil yang mereka guna tersebut. Okey, tak boleh semua pun, sikit pun jadilah. Okey. Kemudian ada lagi bawah. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan sebab tak ramai. Okey. Lepas tu tak ramai boleh tanya banyak. Okay. Tak ada. Yang ketiga. Tawakuf al-ilmi bi umuri la yaqta' bi wujudil illah fil furu'. Sunan amrun ma'ruf la maqtum fa'an. Okay, yang ketiga saya tak apa jelas dah. Ambil sahih tawakuf ala ilmi bi umuri la yaqta' bi wujudil illah fil furu'. Mazmunan amrun ma'ruf la maqtum. Okay, tak apa. Buat kat AB dulu ke ataupun siapa yang faham boleh angkat tangan. Tolong terangkan. Ada yang faham? Yang faham kat tangan nanti boleh terangkan. Tolong saya. Ni saya tak jelas, tak apa, skip dulu. Yang penting yang biasa yang jelas ni 1 dan 2 tu lah. Apa hujah-hujah mereka. Kejap naik atas balik. Macam faham dia jap. Macam faham. Okey, jap. Okey, tak apa. Kan jadi sesat pula ni. Sesat jadi terbang pula semua. Okey, jadi inilah. Mungkin saya nak boleh simpulkan dekat poin 3 dia kata macam ni. Sebab apa bila illah tu tak disebut di dalam furu', seolah-olah bila ulama letakkan illah tu menjadi zanni, menjadi zon, mengikut zon ulama.
Lepas tu dia letak dalil kat situ tadi, iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sebab ulama bila meletakkan illah pada perkara-perkara furu' ni, illah mereka ni dikira sebagai maznun. Illah yang zon, yang mereka letak berdasarkan sangkaan. Jadi sangkaan mereka ini tak betul. Bukan tak betul. Banyak sangkaan-sangkaan ini Allah Taala sampaikan inna apa nama? Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a kan. Ataupun Allah kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu buat benda yang kamu tidak ada ilmu, kamu tak tahu ilmu pasal dia. Jadi seolah-olah mereka mengatakan mendakwa bahawa bila kita buat kias, kita banyak ikut zon. Yalah sebab ilah tak ditentukan. Jadi kita letak ilah, pandai-pandai ambil ilah daripada hukum asal kepada hukum furu'. Maka benda ni semuanya adalah zon. Maka mereka letaklah dalil yang mana iyattabi'una illa zon wa inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Ataupun la taqfu ma laysa laka bihi ilmun kan. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Tu dalil dia. Jadi semua ni hujah mereka kata ulama menggunakan zon dalam berijtihad dalam perkara-perkara qiyas. Jadi zon ni benda yang tak boleh diambil kira. Jadi apa pun sebenarnya sumber ni adalah tak betul. Kita jawab semula dengan hadis Rasulullah SAW. Sebab apa Nabi kata apa? Iza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim itu berijtihad, kalau ijtihad dia asab, ijtihad dia betul, maka dia dapat 2 pahala. Kan Nabi kata, wa idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, kalau salah ijtihad dia tu pun, falahu ajrun, dapat 1 pahala. Tapi syarat dia mesti ijtihad. Apa maksud ijtihad? Badalul juhdi awit taqah fi min qibalil mujtahid lil wusuli ila ma'rifatil ahkam syar'iyyati al amaliyah. Itu takrif bagi ijtihad kan. Maknanya bukan semua orang boleh berhukum. Mujtahid itu yang dia melakukan proses ijtihad, yang melakukan proses qiyas ni adalah mujtahid. Apa maksud mujtahid? Badalul juhd, orang yang berada kesungguhan yang betul. Fi isali ataupun fi ma yatawassalu min al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah at-tafsiliyah, min tafsiliyah. Makna orang-orang yang memang betul-betul ada kesungguhan, ada kebolehan yang kuat dalam memahami istinbat Quran dan sunnah. Nah, jadi kalau mereka salah pun Nabi kata dapat 1 pahala. Kalau mereka betul maka dapat 2 pahala. Jadi kita, tapi itu bukan untuk kita, itu untuk mujtahid. Okey, jadi sebab itulah kata seorang ulama, nama aku Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah saya. Tak silap saya Syekh, ni ulama tasawuf, ulama sufi. Saya tak ingat. Syekh apa dah, tak ingat dah. Baghdadi tu apa? Tak ingat dah. Dia kata siapa yang tak berhafal Quran dan tidak menulis hadis, janganlah dia belajar ilmu tasawuf. Kerana tasawuf ini adalah ikatan dia adalah Quran dan sunnah. Ada juga setengah ulama tasawuf lain kata siapa yang berani memberi fatwa, maka dia juga sedang berani untuk masuk ke dalam neraka. Dia menjadi orang yang sangat baik. Jadi sebab itulah kenapa betul-betul cukup syarat kita dah betul-betul tahu baru cakap. Tak tahu, kena cakap tak tahu. Kan? Okey. Habis untuk kias. Ada soalan? Ada lagi ke bawah? Tak ada kan? Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, tengok bawah. Okey. Ada lagi bawah? Tak ada dah. Habis. Apa tu? Okey. Dalil. Sekarang kita masuk ke dalil mukhtalaf. Dalil mukhtalaf ada berapa Yang dalam silibus ni? Istihsan, apa lagi ada? Istishab apa lagi? Tak ingat dah. Okay, jadi kalau tak ada soalan saya teruskan. Okay, jadi istihsan tu apa? Istihsan bermaksud ada syai'in hasanah. Itu dari segi logatan. Kita menganggap sesuatu itu baik.
kita anggap sesuatu itu baik. Jadi dari segi istilah, maksud dia apa? Jadi ke depan, istihsan ni dia ada dua jenis, dua cara melakukan istihsan yang ada dalam takrif tu. Yang pertama adalah bila kita al-udul an qiyasin jali ila qiyasin khafi. Udul ni apa? Udul ni kita tarjih. Kita mentarjih. Apa itu tarjih? Kita pilih. Kita pilih qiyas, bukan pilih, astagfirullahaladzim. Udul ni kita berpindah daripada qiyas jali kepada qiyas khafi. Daripada asal kita lihat kepada qiyas yang zahir, kemudian kita berpindah lihat kepada qiyas yang khafi. Ataupun cara yang kedua adalah istisna mas'alatin min aslin kulli. Kita mengecualikan masalah-masalah juz'i ni, masalah-masalah kecil daripada asal kulli, daripada asal kaedah dia. Yang mana didalil naqtadi hadzal udul. Macam mana sekalipun dia ada dalil, mesti ada dalil yang boleh menyebabkan kita berpindah daripada, sama ada daripada qiyas khafi ke qiyas jali kepada qiyas khafi, ataupun kita mengecualikan masalah-masalah juz'i daripada asal kulli. Faham? Contoh macam qiyas jali tu qiyas yang kita boleh terbayang dekat kepala kita. Contoh apa dia? Perempuan yang haid, kita kiaskan dia bila secara kasar ni kita akan kiaskan dia dengan lelaki yang junub, iaitu sama-sama hadas besar. Tetapi bila kita kaji, tak boleh guna qiyas zahir kat sini. Kita kena guna qiyas yang lain, iaitu qiyas yang kita tak nampak, iaitu perempuan haid ni kita kena kiaskan dia dengan orang yang suci. Sebab apa? Sebab tempoh dia adalah lama. Nak banding dengan orang junub, tempoh dia sekejap. Jadi maknanya kita cari qiyas lain, tapi qiyas tu dia tak berapa nak tergambar dekat kepala kita. Itu namanya qiyas khafi. Ataupun kita mengecualikan masalah daripada asal. Contoh macam satu masalah tu sepatutnya kena ikut kaedah asal. Contoh macam apa dia? Contoh macam makan babi. Makan babi kalau ikut kaedah asal memang haram. Tetapi kita mengecualikan masalah tertentu daripada asal kaedah haram tadi, iaitu harus. Kerana dia ada darurah. Macam itulah cara faham istihsan. Okay. Boleh. Faiza uridat lil mujtahid masalah. Bila datang kepada mujtahid ini apa-apa masalah, maka yatanaza'uha qiyasan. Maka mereka akan berhadapan dengan dua jenis qiyas. Mereka akan yatanaza', mana mereka akan berdebat tentang dua qiyas. Al-awwal az-zahir al-jali. Al-jali makna yang qiyas yang pertama mereka akan lihat kepada qiyas yang zahir, yang jali, yang zahir. Yang mana hukuman muayyan. Jadi wasani qiyas khafi. Yang kedua mereka akan lihat qiyas khafi. Maknanya ada sebahagian ulama akan lihat secara qiyas zahir. Dan ada sebahagian ulama akan lihat secara qiyas khafi yang membawa hukum lain. Kalau ulama yang tengok melalui qiyas zahir, hukum dia lain. Kalau ulama lihat daripada qiyas yang khafi, maka dia akan bawa hukum lain. Jadi waqama fi nafsi al-mujtahid dalilun yaqtadi tarjih al-qiyas tsani ala qiyas al-awwal. Maka tetapi qama fi nafsi al-mujtahid, maka mujtahid tersebut memilih untuk yaqtadi tarjih qiyas tsani. Dia lebih pilih untuk mentarjihkan, memilih qiyas yang kedua, iaitu qiyas yang khafi daripada qiyas yang pertama, iaitu qiyas jali. Maknanya patutnya masalah tersebut kita kena lihat dia secara masalah guna qiyas yang jali. Contoh macam yang tadi saya cakap. Contoh macam paling senang lah. Contoh macam air bekas minuman burung kan. Burung gagak ke, burung helang ke. Jadi kalau kita guna qiyas yang pertama, qiyas jali, kita akan jelas terbayang dia tu adalah bahaim, binatang-binatang buas. Jadi binatang buas tak boleh minum minuman dia sebab dia adalah najis. Tetapi sebab apa? Sebab kata Ibnu Qudamah dalam Mughni dia, binatang apa nama bulu binatang, air mata binatang kan, ekor dia semua tu membawa hukum seperti mana jilatan dia. Kalau jilatan dia najis, maka bulu dia jadi najis. Kan? Jadi sebab itulah kenapa ini ikut mazhab pendapat Ibnu Qudamah. Jadi sebab itulah kenapa minuman
minuman burung helang dikira sebagai najis kalau kita tengok kopi sebab dia adalah binatang bahaim, binatang buas. Tapi bila kita kaji, dia ada kias yang kedua iaitu kias dia dengan binatang yang suci sebab rupanya binatang burung helang ni dia tak minum pakai paruh. Dia tak minum pakai lidah, dia pakai paruh. Maka yang pakai paruh itulah yang dipilih oleh ulama dalam mengeluarkan hukum dia. Dia pilih kias yang kedua daripada kias yang awal. Okey, itu maksud dia. Jadi fahal dan udul aw tarjih. Jadi perpindahan ataupun pentarjihan kias yang kedua inilah yang dikatakan sebagai istihsan. Bila ulama tak pegang kepada kias yang zahir. Dia lebih pilih untuk pegang kepada kias yang tersembunyi. Itu nama dia istihsan. Okay, boleh? Itulah dia. Okey, seterusnya. Istihsan ni dia tak susah nak faham. Kita cukup faham pengecualian saja. Macam mana satu masalah tersebut orang kalau ikut kaedah dia lain. Tapi hukum dia lain. Itulah istihsan. Okey. Okay. Begitu juga bila datang kepada mujtahid, masalah tandariju tahta kaedah ammah. Bila datang kepada mujtahid satu masalah yang berada di bawah kaedah yang umum. Dan tiba-tiba mujtahid tersebut dia ada wajadal mujtahid, kemudian mujtahid tadi mendapati ada dalil yang khas, dalil yang spesifik yang membenarkan pengecualian bagi hazihil juz'iyah, bagi masalah ini, masalah yang kecil ni, masalah cabang ni. Jadi wal udul biha ana asabi azaim akam. Jadi maka bila ulama tadi berpindah hukum tu sebab ada dalil lain kepada hukum yang pengecualian, maka itu yang dinamakan sebagai istihsan. Faham? Jadi kenapa dia boleh berlaku perpindahan hukum daripada yang asal kepada pengecualian? Kerana dia ada dalil lain. Kerana dia ada dalil khas. Dia ada dalil yang khusus yang mengecualikan dia daripada kaedah. Contoh macam tadi saya kata. Contoh macam paling senang. Okey. Okey. Contoh macam okey. Macam makan babi tadi. Kalau ikut kaedah umum, makan babi ini adalah haram. Tapi ada dalil khas yang lain mengatakan dia adalah harus dalam situasi darurat. Maka itulah dianggap sebagai istihsan. Sebab dia dikecualikan daripada kaedah umum kerana ada dalil lain yang mengecualikan dia. Okay, boleh tak? Faham ke tak faham tu? Nak tanya boleh? Apa ni? Kenapa? Hello? Dengar? Dengar. Istihsan ni dikira terjadinya dia apabila berlaku darurat ke? Sebagai contoh, macam kita pergi satu masjid dan didapati bermasjid tu banyak tai cicak. Dan tai cicak tu susah nak kawal. Jadi kalau ikut hukumnya najis tak boleh solat lah. Tapi dengan istihsan kira boleh. Macam tu ke? Ya, betul. Tetapi saudara Aiman, darurat itu salah satu daripada sebab istihsan. Salah satu dia. Yang saudara cakap betul lah. Tapi itu adalah salah satu daripada sebab dia. Dia ada banyak. Ada pengecualian itu disebabkan oleh darurat macam mana yang Aiman cakap tadi. Memang darurat. Orang kata umum balua kan. Nama dia istihsan disebabkan oleh umum balua ataupun darurat. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Walaupun kaedah umum kata najis tak cicak, tapi sebab dah terlalu banyak, susah nak dibersihkan, maka benda tu jadi darurat ataupun panggil umum balua. Maka dia jadi harus. Itulah betul konsep pengecualian bila ada dalil tertentu. Jadi itu salah satu. Dia ada banyak, dia ada 5. Dia ada istihsan tu datang disebabkan oleh Quran. Quran yang mengecualikan dia. Contoh macam saya cakap tadi, makan babi tadi. Asal hukumnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah kata tak boleh makan daging babi. Tapi Allah Ta'ala kecualikan bagi darurat. Itu adalah pengecualian yang datang daripada Quran. Ada datang daripada sunnah Nabawi. Contoh macam
sunnah nabawi. Ada juga istihsan yang datang disebabkan oleh darurat macam yang Aiman cakap tadi. Ada istihsan datang disebabkan oleh ijma'. Kerana ijma' para ulama sepakat dengan masalah ni, dengan pengecualian ini. Contoh macam kita pergi tandas, kita bayar 20 sen, gunalah air banyak mana pun 20 sen juga bayar. Kalau ikutkan sebenarnya ikut kaedah tak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak jelas kuantiti air yang kita nak guna. Kita bayar dan kita tidak tahu kadar tertentu. Jual beli mana boleh tak tahu kadar. Nabi kata apa? La tabi' ma laisa indak. Ataupun Nabi kata apa? Kalau kamu nak jual beli, maka mestilah ada kadar maklum. Kamu kena tahu maklum dia punya kadar dia. Tapi kenapa bayar 20 sen dekat tandas awam boleh? Sebab tidak ada seorang ulama pun yang menolak. Maka ijma' tersebut menjadikan dia istihsan. Ataupun darurat ataupun uruf. Boleh juga. Kerana uruf ataupun kerana maslahah pun boleh juga. Jadi sebab dia banyak. Yang penting konsep dia adalah dia dikecualikan daripada kaedah umum. Okay, boleh faham? Betul lah tu. Yang saya cakap tu adalah salah satu daripada dia. Okey. Itu dah disesat. Okey. Seterusnya ada lagi? Dan jelas lah. Dan kalau dah bagi contoh macam tu, faham lah tu. Cuma tu adalah salah satu daripada bentuk-bentuk dia. Okay. Asaladuhu wal hukum mustabik bihi wa hukum mustasin. Okay, itu tak ada apalah. Jadi hukum yang sabit dengan istihsan namanya hukum mustahsan. Al-hukmul mustahsan. Yang telah diistihsankan. Okay. Qiyas. Okay, maknanya hukum yang telah lari daripada qiyas yang zahir kita panggil sebagai hukum mustahsan ataupun hukum yang telah terlari daripada kaedah umum. Okay. Okay, jadi itu contoh dia. Contoh dia berlaku dalam hukum al-muqarrar fi fiqhil Hanafi. Dia berlaku dalam fiqh Hanafi. Jadi apa yang contoh-contoh disebut dekat sini sebenarnya adalah contoh yang saya rasa dia ada bagi jadual berkenaan dengan semua contoh-contoh dibagi. Cuba tengok jadual. Kat bawah. Tak ada Dah delete kot. Tu ada. Ni saya terus terangkan jadual ni lah. Senang nak faham. Semua daripada atas tadi dirangkumkan jadual ni. Okey, contoh macam masalah akad wakaf. Okey, ni lah contoh-contoh istihsan yang saya cakap tu. Ada istihsan dengan qiyas, ada istihsan dengan uruf, kemudian ada lagi istihsan dengan macam-macam lagi kat bawah tu. Jadi contoh istihsan dengan qiyas berlaku dalam akad wakaf tanah az-zira'ah lil muslimin. Okey. Masalah dia berlaku adalah mengakad wakaf tanah pertanian orang muslimin. Jadi kalau kita qiyas secara jali yang atas tu. Okey. Secara jalinya maknanya kita kena anggap dia sebagai aqdul bain. Iaitu kita mengeluarkan pemilikan daripada pemilik dia. Jadilah yadkhulu fi aqal haqqus sayd. Jadi sayd ni adalah parit. Okay, jadi macam ni. Kalau kita buat akad wakaf, kita nak mewakafkan sesuatu tanah pertanian untuk kegunaan orang muslimin, maka kalau ikutkan wakaf sebenarnya adalah akad dia seperti mana akad jual beli. Itu adalah qiyas yang jali. Sebab apa? Sebab wakaf ni maknanya kita mengeluarkan pemilikan daripada kita secara kekal. Begitu juga dengan akad baik. Kan baik kan kita keluarkan pemilikan daripada diri kita secara kekal kepada orang lain. Jadi kalau ikut secara jalinya maknanya akad tu jadi akad baik. Seolah-olah macam akad jual beli sebab dia adalah ikhrajul milki min malikihi. Kita keluarkan pemilikan daripada pemilik. Macam kita jual beli barang lah. Saya kalau memiliki apa nama ke benda ni? Pendengar telinga ke apa lah. Tak ingat apa nama dia. Kalau kata saya wakafkan maknanya saya tak boleh jadi milik saya. Kena keluarkan daripada pemilik saya dan menjadi milik orang awam. Begitu juga sebab tu kita kiaskan dia dengan akad baik. Iaitu kita kena keluarkan pemilikan ini daripada diri kita. Sebab tu dia kata wajib qiyas adalah kita keluarkan pemilikan daripada diri kita. Maka hukum akan jadi apa? Hukum dia kalau kita kiaskan dengan akad baik jual beli, dia akan jadi la yadkhulu fi aqdi haqqus sail. Tidak akan termasuk adalah akad tadi hak sail. Sail ni makna parit. Mana parit atau kalau dia ada parit kan macam ada tali air. Maka tali air tadi tak termasuk dalam akad. Sebab kita akad ke atas tanah sahaja. Itu kalau akad jali. Akad jali pula, akad baik. Tapi kita tak. Kita kiaskan dia dengan akad ijarah. Iaitu, ijarah tu apa? Sewa menyewa. Kita tak kiaskan dia dengan akad jual. Sebab apa kalau kiaskan dengan akad jual beli? Kita kena keluarkan pemilikan. Bila keluarkan pemilikan,
hak parit tali air tadi tak termasuk dalam akad. Jadi bila kita kiaskan dengan akad ijarah, ijarah ni bermaksud kita sekadar yufidul milkil intifa' bil ain. Kita memiliki manfaat sahaja daripada barang itu tanpa kita mengeluarkan pemilikan. Faham tak? Kita memiliki manfaat sahaja. Jadi wakaf ini kita kiaskan dengan ijarah sebab kita sekadar nak berakad, bukan nak mengeluarkan pemilikan, kita nak mengambil manfaat sahaja. Maka la budda min haqqi sail wa illam yuzkar fil akad. Maka hak tali air tadi menjadi sebahagian juga daripada akad walaupun tak disebut dalam akad. Jadi itu beza dia. Kenapa ulama tak kiaskan dia dengan kias jual beli? Sebab kalau jual beli nanti parit tadi tak termasuk dalam akad, maka tak bolehlah orang muslimin nak guna parit itu tadi berserta dengan tanah talian. Jadi kita buat akad ijarah supaya apa dia? Supaya bila akad ijarah dia tidak jadi mengeluarkan pemilikan, dia akan jadi memiliki manfaat. Jadi apa sahaja manfaat yang ada dekat tanah tersebut kita harus untuk gunakan. Okey, boleh faham? Itu adalah istisna. Dia bagi contoh ni yang complicated sikit. Tapi sebenarnya contoh yang senang ada. Contoh senang macam minuman burung tadilah yang saya bagi tu. Minuman burung helang, apa hukum bagi air bekas minuman burung helang? Maka kalau kita kias secara jali, hukum dia akan jadi haram. Najis. Sebab apa? Kias dia dengan bahaim, binatang buas. Tapi kalau kita guna kias khafi yang bawah tu, kita akan kiaskan dia dengan apa? Kita kiaskan dia dengan binatang-binatang yang suci. Sebab apa? Sebab dia tidak bercampur air liur dia dengan air. Itu je sebenarnya istisna yang senang. Ni dia bagi yang ialah untuk tambah ilmu kan. Tapi ni agak complicated sikit lah nak faham. Itu je. Jadi tu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, istisna makna pengecualian yang datang disebabkan oleh uruf. Sedang faham istisna ni adalah istisna pengecualian. Okey. Jadi contoh macam penggunaan air dekat tandah awam. Ini saya cakap tadi. Guna air dekat tandah awam, boleh tak? Kita bayar 20 sen, tapi kita ada yang guna buat buang air besar, ada yang guna buat mandi, ada yang guna buat buang air kecil, ada yang guna buat tukar seluar je, tak mandi pun. Tapi bayar sama 20 sen. Boleh ke? Kalau ikutkan akdul baik, kalau ikutkan kita nak kiaskan dia dengan jual beli, maka hukum dia akan jadi apa? La budda min tahqiqi. Kita kena tentukan, kena pastikan berapa kamiah, berapa kuantiti air yang kita nak guna. Sebab kalau tak sah jual beli kalau tak tahu kuantiti. Dan kita perlu keluarkan pemilikan dari pemilik dia. Tetapi tak. Kita berakad secara ijarah. Sebab apa? Bila ijarah, kita bukan mengeluarkan pemilikan. Kita sekadar mengharuskan menggunakan manfaat yang ada sahaja. Makna bayar 20 sen, akad dia sewa. Bila kita kata sewa, maka la budda min wujudil ma' fi istifdal ma'. Sekadar cukup ada air sahaja. Tak perlu tentukan kuantiti. Sebab kita bukan beli air, kita sewa. Maknanya bila kita sewa, kita harus memiliki manfaat dia berapa banyak sekalipun. Yang penting ada manfaat dia. Sebab tu jadi harus tu. Kalau kita kiaskan penggunaan tanda awam tu dengan akad jual beli, maka dah berdosa dah kita. Tak sah lah jual beli kita sebab bayar 20 sen kita pun tak tahu banyak mana air kita guna. Tapi tak, kita guna sewa sebab kita bayar dan kita hanya berakad untuk mengambil manfaat daripada 20 sen tadi, iaitu manfaat air, tak kisah berapa banyak, sebab kita bukan mengeluarkan pemilikan, kita sekadar sewa. Faham tak? Contoh ini. Boleh kan faham? Kalau tak faham, angkat tangan. Saya ulang balik. Tak apa. Nama pun menti. Saya akan ulang balik. Saya takut terangkan sampai detail-detail, nanti ada yang cakap, bukan ada yang cakap, mungkin ada orang kata, alah dah faham lah, dia ulang-ulang. Kan cakap laju nanti kan tak faham pula. Okey, kalau tak faham angkat tangan je. Jadi kalau tak ada angkat tangan, saya anggap faham lah. Okey. Istisna yang seterusnya adalah istisna darurah. Istisna bidarurah, maknanya kerana ada kemudaratan sebagaimana yang saudara Aiman bagi tahu tadi.
Itulah salah satu daripada jenis-jenis istihsan. Contoh macam ni. Betul lah yang Iman cakap tadi, iaitu masalah tentang kesucian air miyahul abar. Miyahul abar ni air telaga tak silap saya, tak pasti. Fi sahra. Miyahul abar saya rasa air yang terdedah dekat tanah pasir, padang pasir. Fiha min rawsil hayawan, yang mana padang pasir tersebut ada banyak, raus ni makna najis, tahi binatang. Kalau air kencing binatang terpanggil baul. Ni raus makna dia punya yang ketul-ketul tu lah, yang ada warna merah, hijau, hitam, kelabu tu. Jadi bila ada air dekat tengah padang pasir, apa hukum air tersebut? Sebab sekitar dia penuh dengan tahi-tahi. Maka kalau kita kias dia dengan najasah mutawassithah secara zahir, kaedah asal, iaitu na'ul qiyas, dia ada secara asal, kita guna kaedah asal, najis itu sendiri, maka hukum jadi apa? La budda minat tatahhur mimma yaqa'u fiha minar rasul. Maka kita perlu sucikan, kita perlu cedok air telaga tu sampai bersih. Sebab apa? Sebab kita kiaskan dia adalah dengan najis mutawassithah. Kaedah umum, kita guna kaedah umum. Tetapi kita kiaskan dia dengan hukumul istisna'i istihsanan. Kita kiaskan dia dengan hukum pengecualian. Iaitu nama kias dia adalah umum balwa. Kita kiaskan dia dengan umum balwa. Umum balwa ni apa? Umum balwa ni maknanya satu kemudaratan yang kita tak dapat elak. Kalau kita nak elak, dia jadi masyakkah. Itu umum balwa. Maknanya banyak sangat tahi kat padang pasir. Kalau nak dibuang satu demi satu baru bersih, jadi masyakkah, susah. Macam yang Iman cakap tadi, tahi cicak banyak sangat dalam masjid. Kalau nak dibuang satu demi satu tu memang menyusahkan, menyebabkan masyakkah. Itu namanya umum balwa, dimaafkan. Jadi bila kita kiaskan dia dengan umum balwa, maka apa hukum dia? Bila afu, maka dia jadi dimaafkan. Kenapa? Li ta'ammu bihil balwa, kerana disebabkan oleh umum balwa. Yang ini disebabkan oleh kemudaratan yang kita tak dapat nak elak lagi. Okay, faham? Yang mana hatta yas'ud at-taharrus minha, yang mana susah kalau sampai kita susah nak bersih ataupun nak bebas daripada najis tadi, illa biharajin wa masyaqqah. Melainkan kalau kita nak juga bersihkan, dia jadi susah ataupun jadi masyaqqah pada kita. Itu yang namanya umum balwa. Jadi maka di situ hukum dia akan jadi apa? Hukum air tadi, walaupun kaedah asal kata dia najis, tapi bila kita kiaskan dia dengan umum balwa, maka dia jadi dimaafkan. Sebab terlalu banyak kan, susah nak dibuang satu-satu, maka dia dikira sebagai harus. Begitu juga dengan wajhul qiyas dia, tengok tu, sakit raisul hammam fil masjidil haram bimakana yahdusu ilayah. Contoh macam dekat Masjidil Haram, hammam ni maknanya burung merpati. Banyak najis burung merpati dekat Masjidil Haram. Terlalu banyak. Hammam tu kan tandas. Burung merpati banyak sangat tahi dia, sampai kan kita jadi susah. Orang terpaksa solat kat tahi tu. Maka dia dimaafkan kerana umum balwa. Kalau ikutkan asal, kita nak kiaskan secara asal, najis lah dia, kena bersihkan. Tapi tak. Tapi perkara ni adalah kita kata betul. Maknanya kalau dalam masjid, kalau masuk masjid, solat tengok ada tahi burung dan kita yakin tu burung merpati, ataupun burung apa tak kisahlah, cicak ke apa, dan sampai tahap kita susah nak bersihkan, solat je atas tahi tu. Boleh. Sebab ni sebenarnya mazhab Syafi'i dia mengharuskan atas dasar umum balwa. Tapi kalau ikut mazhab Maliki, dia mengharuskan solat di atas tahi burung merpati disebabkan oleh memang tahi burung merpati tidak najis. Sebab binatang yang boleh makan daging dia adalah suci najis dia. Najis binatang kita boleh makan daging dia, macam burung merpati kan boleh makan. Apa lagi binatang boleh makan? Lembu, unta. Hukum dia tidak najis. Sebab kalau siapa pernah belajar di hukum berkenaan dengan hadis Urainah, yang Nabi suruh satu hari kan kaum Urainah datang jumpa Nabi. Hadis ni sabit dalam Sahih Bukhari. Jadi nama dia hadis Urainah. Kalau siapa nak cari, tulis hadis Urainah. Jadi satu hari tu kaum Urainah ni datang jumpa Nabi, dia kata, dia mengadu kat Nabi dia ada masalah perut. Mungkin dia termakan makanan yang tak sesuai dengan dia mengadu kat Nabi ada masalah perut. Kemudian Nabi kata apa? Fatadawaw bi abwalil ibli wa albaniha. Nabi kata, berubatlah kamu dengan minum air kencing unta dan juga susu unta. Kalau tak percaya saya cakap, nanti boleh cari hadis, tulis je hadis Urainah.
Jadi Nabi suruh minum. Bila mereka minum, fasyufia, mereka semua sembuh. Bila mereka sembuh ni mereka buat apa? Urainah. Tak ada N, buang N. Urainah. Ain, Ra, Ya, Nun, Ya tamarbutah. Dia sabit dalam Sahih Bukhari. Jadi bila dia dah sihat tu, itu jadi kisah lain pula. Dia jadi dua kisah dalam tu. Yang bila dia sihat, dia pergi curi unta dekat kawasan Madinah tu. Lepas tu Nabi suruh sahabat pergi kejar dia. Pergi kejar. Sebab apa? Dia bukan sekadar bunuh. Dia bukan sekadar curi unta. Dia pergi bunuh lagi pengembala unta tu. Maka Nabi suruh kejar dia dan Nabi suruh jemur dia 3 hari kemudian salib. Kan? Sebab itulah, dalil itulah menjadi sabit kepada hukuman hirabah. Kan? Hukuman hirabah. Hadis Urainah. Jadi itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Nabi kata apa? Sallu fi marabidil ghanam. Solatlah kamu dekat kandang apa? Kambing. Walaupun dekat situ ada tai. Nak menunjuk kat situ bahawa lepas tu mazhab Maliki kata binatang yang boleh makan daging dia, mazhab Maliki dan mazhab Hambali saya tak silap, tapi dua mazhab. Tidak najis. Mana boleh kalau nanti raya korban ni terkena tahi lembu dekat baju, terkena air kencing lembu ke, boleh buat solat, tak ada masalah. Kalau tak percaya saya cakap, pergilah cari kat Google ke, tanya ustaz lain ke. Hadis dia sabit dengan hadis Urainah. Tapi mazhab Syafi'i kata tak. Kalau ikut mazhab Syafi'i, binatang yang boleh makan daging pun dikira sebagai najis juga. Tapi dalam masalah ini mazhab Syafi'i tidak kuat dalil dia. Kerana dalil mazhab Maliki lebih kuat. Iaitu dia berdalilkan dengan dalil hadis Urainah tadi dengan dalil yang Nabi kata sallu fi marabidil ghanam tadi. Maka kalau kamu duduk dalam masjid, kalau ada najis burung merpati dalam masjid tu jatuh, tak payah basuh. Kalau datang UAE lagilah. UAE ni memang selalulah ada tai jatuh atas baju tiap solat. Itu biasa. Jadi kalau kamu dah tahu hukum macam ni, tak payah susah pergi bersihkan. Kalau tak sebab umum luar pun memang najis binatang yang boleh makan daging ni tidak najis. Tapi benda ni khilaf. Saya beritahu awal benda ni khilaf. Syafi'i kata tak, dia najis juga. Syafi'i yang Hanafi. Hambali yang Maliki kata dia ada najis. Jadi tidak najis. Okey. Ada soalan nak tanya? Tengok ada lagi tak jenis yang seterusnya? Balua apa tadi? Balua. Yes. Umum balua. Apa ni? Umum balua maknanya suatu kemudaratan yang kita tak susah nak elakkan. Benda yang susah nak elak. Yang kita tak boleh nak elak. Contoh Arif nak pergi kelas, memang nak tak nak mesti kena lalu pijak lumpur. Mesti terpijak juga lumpur. Jadi itu namanya umum balua. Kalau terkena kat seluar tu boleh buat solat. Melainkan memang ada laluan lain, sengaja pergi cari jaluan yang ada lumpur. Itu umum balua. Umum balua ni bila dah memang tak ada pilihan, memang kita akan susah. Macam tadilah, nak bersihkan dia tu menyebabkan masyakkah. Sebab itulah kenapa kalau pernah tak makan ayam goreng, buka ayam goreng tu peha, ada darah keluar. Pernah tak? Siapa pernah ada pengalaman? Pernah. Jadi apa hukum darah tu? Darah tu najis ke tak najis kalau makan? Harus makan. Sebab itulah nama dia harus. Sebab tu darah tersebut harus. Kenapa dia harus? Sebab darah tersebut adalah darah yang datang selepas sembelihan. Ataupun darah yang datang semasa sembelihan. Namanya damam masfuhah. Darah yang mengalir. Jadi darah yang datang selepas sembelihan tidak ni. Sebab apa? Sebab kalau kita sampai nak buang darah tu sampai dalam tulang, dalam urat-urat ayam tadi, menyebabkan masyakkah, betul tak? Susah nak buang. Jadi sebab itulah kenapa darah tersebut boleh makan, tak ada masalah. Cuma selera tak selera je lah. Makanlah 3 baldi sekalipun, tak ada masalah. Selagi mana darah tersebut adalah darah selepas sembelihan yang datang daripada urat ataupun tulang binatang. Itu namanya umum balua lah tu. Sebab kita susah nak buang, nak belah tulang, nak buang darah semua. Itu faham konsep umum balua. Okay, boleh? Tapi kalau darah tu wujud sebelum sembelihan lagi, darah tu tak boleh makan. Dia mesti dibasuh. Okey. Banyak lagi masalah-masalah fiqh yang menggunakan konsep-konsep ini. Okey. Kemudian perhujahan istisna ni, lepas perhujahan istisna ada apa lagi? Kita tengok jap. Kalau tak saya habiskannya.
Siapa yang beri present ni? Oh, ya, ada lagi. Dah habis sampai situ je. Dah habis tu. Okey. Cuba Aziz habiskan sikit hujahan dia tu. Belajar tu kalau minat tentang untuk perkara-perkara fiqh ni kan. Ambil lah fiqh dan usul fiqh. Nanti dia akan lebih detail lah belajar berkenaan dengan setiap permasalahan fiqh tersebut. Kalau orang course lain, dia akan ambil subjek fiqh ni, tapi dia ambil subjek tu, subjek yang tapi dia ambil sebagai subjek yang marhal je, dia tak ambil yang detail punya. Sampai ada memasfuhah semua ni dia tak pergi detail lah. Jadi tapi itu kalau tanya saya lah, kalau tanya orang yang memang bidang Quran Sunnah, dia cakap lah kelebihan duduk Quran Sunnah pula kan. Setiap ilmu agama tu ada kehebatan dia. Okay, jadi kehujahan istihsan adalah tidak ada apa nama lain sahunaka khilaf bain ulama ihtijaju bil istihsan madam al mustahidun yastasidu bil nasirkan. Jadi yang istihsan tidak ada khilaf apabila istihsan itu selagi mana madama yastahsinuna bin nas, selagi mana istihsan itu datang daripada nas. Itu kena faham. Kalau istihsan pengecualian itu datang dari segi nas, maka tidak ada khilaf. Ulama semua ambil. Contoh macam yang tadi. Kan, hukum makan babi haram. Tapi Al-Quran sendiri yang mengecualikan makan babi itu harus ketika dalam masalah darurat. Maka bila pengistihsanan itu datang daripada nas, Quran ataupun sunnah ataupun ijma', maka tidak ada khilaf. Laisa hunaka khilaf banyak ulama'. Okey, yang ada khilaf tu bila apa? Selain daripada nas tadi. Tu kita kena faham. Okay, kemudian liqaulihi inda Ahmad. Yang qaulihi inda Ahmad ni, ya ma ra'a muslimun hasanah fa huwa indallahi hasanun ni, dia bukan hadis. Tapi saya tak tahu ada khilaf ataupun tidak khilaf, tapi sebenarnya dia adalah hadis mauquf daripada Ibnu Mas'ud. Tapi sebab kat situ tengok takhris dia kata apa nombor 2 tu? Takhris nombor 2. Sebab saya tak berani kata dia hadis. Mereka mungkin kalau lepas pada kita gaji lah. Ustaz Mahbib Hanbal. Okey, jelah tu dia takhris kat situ, tapi sebenarnya tengok dia katakan hadisun mauquf an Ibnu Mas'ud. Kalau ikut itu kalau ikut Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau ikut silsilatul dhaifah Al-Albani, siapa kat sini peminat-peminat Albani? Ni hadis dia meletakkan hadis sebagai hadis mauquf Ibnu Mas'ud. Maknanya hadis bukan hadis Nabi lah. Hadis mauquf ni maknanya kata-kata sahabat. Tapi saya lebih berpegang itu ialah sebab kadang-kadang kalau kita baca kitab fiqh dia kata itu adalah kata Rasulullah. Tapi ada juga mengatakan ini sebagai kata-kata sahabat. Ala kulli hal saya lebih yakin itu adalah hadis mauquf lah. Okey, tak apa. Nak kata itu Rasulullah punya kata pun tak apa, yang penting ada hujah. Sedangkan hadis itu sahih ataupun dhaif pun tidak ada khilaf di kalangan ulama. Okey, jadi khilaf baina Hanafi. Jadi khilaf baina Hanafi wa Syafi'iyah fi hujjati istihsan khilafuz lafzi. Yang paling menerima istihsan adalah mazhab Hanafi sebab perkembangan asal istihsan adalah oleh mazhab Hanafi. Khilaf lah antara Hanafi dan Syafi'i dalam bab istihsan ni. Tetapi khilaf tu adalah khilaf lafzi. Apa maksud khilaf lafzi? Khilaf dari segi lafaz istihsan sahaja. Tetapi dari segi aplikasi mazhab Syafi'i sepakat. Mazhab Syafi'i pakai. Dia khilaf dari segi lafaz. Makna bukan khilaf tatbiqi. Khilaf dia dari segi lafaz sahaja. Dia tak gunalah nama istihsan. Tapi prinsip istihsan dia guna. Macam tu. Sebab tu apa nama? Syekh Muhammad Mustafa Zahili kata apa? Yuafiquna Syafi'iyah fi inkari istihsan al-mawsuf bi tasyahi. Imam Syafi'i ni dia mengingkari istihsan yang disifatkan dengan syahwat, tasyahi. Kita buat istihsan atas dasar syahwat kita. Aku dikecualikan tak apa. Itu syahwat. Wa imal akal, gunakan akal, wa tahakkumul hawa. Tapi sebenarnya istihsan ni adalah dalil zanni di antara al-hakam, zanni makruh fi akal. Jadi maknanya khilaf di kalangan mazhab dalam keadaan istihsan bukan khilaf tatbiq, tapi khilaf lafaz sahaja. Okay, mazhab Syafi'i dia tak suka sangat dengan perkataan istihsan, tapi prinsip dia dipakai. Antaranya siapa? Imam Abdul Ali Al-Amidi kan, yang buat kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Dia menerima istihsan. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengingkari. Okay, ada soalan? Habis sampai situ? Boleh? Habis sampai situ, insyaAllah kita sambung topik seterusnya dalam kelas akan datang.
Saya tunggu 10 saat, ada tanya ke tak? Nak tanya boleh? Ya boleh. Kalau hukum istisna ni dia terkait tak dengan macam masa, waktu, tempat dan keadaan tertentu saja? Maksudnya sebagai dengar tak? Dengar. Boleh. Dengar. Macam Ha. contoh kita nak pergi solat kat masjid, tapi contoh di kampung lah, kita nak pergi masjid solat, tapi kalau kita pergi masjid tu nak tak nak memang akan kena najis lembu. Tapi najis tu hanya berlaku pada waktu macam waktu subuh je. Tapi zuhur tak ada najis. Tapi kira macam dia boleh solat dengan keadaan najis kepada waktu lain juga. Waktu yang najis tak banyak macam tu lah. Faham ke? Faham? Okey. Itu yang dikatakan sebagai ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat ni dia dibenarkan sekadar keperluan dia je sahaja. Jadi maknanya kalau darurah tu berlaku, sebab itulah kenapa syarat beramal dengan ihtisan ni, darurah itu mesti darurah yang hakikiyah. Syarat darurah itu ulama letak darurah yang al-masyaqqah. Nama dia ni kita letak bawah kategori al-masyaqqah kan, tajlubut taisir. Tapi masyaqqah ataupun darurah tersebut syarat dia mesti hakikiyah. Yang betul-betul berlaku. Maknanya kata waqi'iyah fi'lan. Benda tu adalah berlaku secara fi'il. Itu syarat darurah. Jadi bila waktu mana kita sedang berhadapan dengan situasi tersebut, darurah itu dah tidak ada, maka tidak ada lagi lah pada waktu tu. Maka kita kena ikut kembali hukum asal. Jadi contoh waktu subuh je darurat tu berlaku, zuhur tak menjadi darurat. Maknanya zuhur tu boleh pergi dengan bersih. Maka zuhur tersebut kembali pada hukum asal lah. Kerana syarat dan darurah, kalau kita nak beramal dengan keharusan darurah, mesti syarat dia ayakuna darurah waqi'iyah, hakikiyah, qat'iyah, fi'lan. Dia mesti berlaku secara hakiki, mesti sedang berlaku sekarang. Dia ibarat macam ni. Kita tak masuk hutan lagi, tapi dah boleh rasa dah kalau masuk hutan ni mesti aku akan lapar terus. So aku makan babi siap-siap lah. Boleh ke macam tu? Saya makan babi siap-siap dulu lah, sebab nanti sama juga makan. Tak boleh sebab belum berlaku. Dia mesti sudah berlaku darurat tadi. Jadi yang Aiman Syahim tanya ni yang saya faham macam itulah. Jadi situasi tersebut kita panggil sebagai darurah. Tetapi darurah ini tuqaddar biqadariha. Dia mesti letak pada qadar bila berlaku dia sahaja. Melainkan memang bila zuhur tu tak ada pakaian lain. Tu je ada untuk solat. Memang melainkan kita terpaksa curi. Pun kita dikena curi baju orang untuk solat, untuk membenarkan kita solat. Contoh macam zuhur tu dah tak ada pilihan lain dah. Memang dah tak boleh balik, lepas tu dah tak ada pakaian. Lepas tu yang tinggal pakaian curi. Hatta pakaian curi pun kita dibenarkan untuk curi kerana nak membenarkan kita solat. Sebab apa? Itu namanya fathuz zara'i. Kita kena cari jalan yang membawa kepada maslahah walaupun jalan tersebut adalah haram. Yang penting mesti capai kewajipan tersebut. Okey, faham tak Aiman? Faham. Terima kasih. Waktu darurah saja. Yang bila dah tak ada darurah, dia kena kembalilah pada hukum asal. Baik. Terima kasih banyak. Okey, tak apa. Itu biasa kita bahaskan dalam kaedah fiqhiyah lah. Nama dia al-masyaqqah tajlubut taisir. Masyaqqah akan memberi kemudahan. Tetapi masyaqqah tuqaddar biqadariha. Dia dibenarkan mengikut qadar dia sahaja. Okey, ada lagi soalan lain? Satu lagi kaedah kita panggil idzan tafat illa intafal ma'lum. Bila dah hilang ilah, darurat tadi, maka hilanglah hukum harus tadi. Kalau lagi ilah tu ada, maka kekallah hukum dia sebagai harus. Ilah darurat tu masih ada, maka kekallah hukumnya. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Okey, kita tunggu lagi 7 saat. Okey, nampak dah cara tak ada soalan. Okay, saya serahkan balik kepada terima kasih dekat Faris yang dah present. Dah hari ke berapa dah boleh, terima kasih. Okey,
Dia serah balik kepada Ustaz Nakib. Mana Nakib ada? Hilang dah. Serah siapa-siapa MC ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazak wa barakallahu fik atas perkongsian tajuk kita pada malam ni, iaitu qiyas, dan kita masuk sikit tentang al-istihsan. Dan insyaAllah esok kalau tidak ada halangan, kita akan masuk kepada tajuk al-istishab, dan kalau sempat kita masuk masalihul mursalah insyaAllah ya. Jadi sekadar itu saja dahulu. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.